Okey, boleh nampak saya punya skrin? Boleh je. Okey, good. Okey, minggu lepas, bukan minggu lepas, Boleh Ahad tengok. lepas. Ahad lepas kita dah pun sentuh mengenai konsep yang baru iaitu HUD. Okey, HUD. Kita dah sentuh konsep HUD ya. Jadi hari ni kita nak tengok dengan lebih detail lagi apa benda lah HUD ni ya. HUD ni dalam macam mana saya cakap minggu lepas, dalam bahasa Inggeris ni kita panggil limit. Alright. Ini HUD ataupun limit ni kita akan guna untuk melihat nilai yang sangat rapat. Nilai yang sangat rapat dengan kosong, nilai sangat rapat dengan infinity, nilai yang sangat rapat dengan certain values. Yang kita tengok apa dia application dia. Penting ni ya. Konsep HUD ni sangat penting untuk pembezaan especially. Untuk integration tak nampak sangat, tapi untuk pembezaan sangat penting. However, apabila kita dah derive, bila kita dah mengolahkan satu formula untuk pembezaan nanti, kita tidak menggunakan HUD lagi dah. HUD ni penting hanya untuk mengetahui, untuk memahami konsep pembezaan saja. Alright, I move. Tapi take note juga sebab kalau you dah masuk pra-university, masuk universiti, topik limit ni mungkin akan muncul semula dan dia akan menjadi lebih prominent nanti apabila dah masuk pra-university ataupun universiti. Okey. HUD ni adalah satu konsep yang paling asas dalam kalkulus dan spesifiknya pembezaan macam saya dah cakap tadi. Untuk kalkulus, HUD ni adalah dia punya asas dia. Kena faham HUD ni dulu baru boleh faham betul-betul apa benda lah pembezaan. Okey. Saya nak quote satu example daripada janjang geometri. Saya harap kamu semua ingat lagi janjang geometri. Okey, saya tunjuk satu janjang 1/2, 1/4, 1/8 dan ... Okey, selepas 1/8 rasanya apa nombor yang muncul kemudian? Ingat lagi tak janjang geometri? Apa nombor selepas 1/8 tu? Tak ada siapa ingat? Okey. 1/12. 1/12. Ada siapa-siapa yang setuju? Ada siapa-siapa tak setuju? Okey, macam ni Kalau kita ingat janjang aritmetik kalau janjang aritmetik kita tambah nombor Contoh 2, 4, 6, 8, kita tambah 2. Ataupun 3, 6, 9, lepas 9 kita dah tahu 12, lepas 12 kita tahu dah 15. Ya. 1/14. 1/14. Janjang geometri pula lain Janjang geometri ni kita darab dengan satu nombor. Ini sebutan pertama. Nisbah sepunya dia apa dia? Ini A. A adalah 1. Nisbah sepunya ialah T2 bagi T1 ataupun T3 bagi T2. Ataupun sama ni 1/2. 1/2/1, sorry. 1/2 bagi 1. 1/2 bagi dengan 1, which is 1/2. Ataupun N juga sama dengan 1/4 bagi 1/2, which is also 1/2 jawapan dia. Okey, ini untuk janjang geometri ni N adalah 1/2. Revision sekejap. Nampak dah berkarat dah tu. Maknanya apabila kita nakkan terma yang seterusnya, sebutan yang seterusnya, kita kena darab dengan 1/2.
1 darat 1/2 dapat 1/2. 1/2 darat 1/2 dapat 1/4. 1/4 darat 1/2 jadi 1/8. 1/8 darat dengan 1/2 jadi 1/16. Bukan 1/12, bukan 1/14, tapi 1/16. Darat 1/2 lagi, dia akan jadi 1/32. Tapi, apa yang saya nak ceritakan ni sebenarnya ialah apa? Dia akan jadi nilai yang mengecil dan terus mengecil. Terus mengecil. Sampai berapa? Nilai yang paling kecil sekali apa dia rasanya? Siapa boleh suggest? Siapa boleh agak? Apa nilai paling kecil sekali? Selepas dah sebutan yang ke infinity. Siapa rasa? Rasa tahu tak? Kosong. Okey. Kosong. Kira boleh cakap betul lah tu. Sebab dia sebenarnya dia tak sampai kosong. Tapi dia nilai yang sangat kecil dekat dengan kosong. Kalau saya buat graf kan. Ini N sebutan. Ini Tn. Dia akan mula daripada 1. Kemudian akan turun. Dia sampai dekat sangat dengan paksi ni tapi dia tak cross. Dia tak cross langsung. Dia hanya dekat saja dengan paksi. Bermakna dia dah pergi nilai yang sangat kecil. Ya. Kalau kita tengok betul-betul kan. Kalau T10 ni bersamaan dengan 1 darat 1/2 ikut formula ini. 9 lah. 10 tolak 1. 10 tolak 1 jadi 9. Ini adalah bersamaan dengan 1/512. Okay, tadi saya kira tadi. Mana letter? Ini pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ke 10. Kalau ke 10, 115. Kalau saya kira sampai ke T100 jadi berapa? Jadi kecil sangat dah. T100 dah jadi 1.58 darat 10 kuasa negatif 20. Maknanya betul lah tadi jawapan tadi kata kosong. Tapi sebenarnya dia bukan kosong. Dia hanya hampir sangat dengan kosong. Kita boleh kata T infinity approaching zero. Menghampiri kosong. Jadi inilah juga konsep untuk had. Ya. Kita siap ada satu yang kita panggil jumlah hingga ke tak terhinggaan. Saya tak pasti sama ada korang ingat lagi ke tak. Ini dia jumlah hingga ke tak terhinggaan. Iaitu sum to infinity. Kita boleh cari sum. Kita boleh cari jumlah. Kalau kita jumlahkan ke semuanya sampai ke infinity kan, jumlah dia berapa? Jumlah dia ialah 1 tolak 1 per 1 tolak 1/2. Iaitu jadi 2. Jawapan dia 2. Imagine semua nombor ni bila dicampur sampai ke infinity jumlah dia 2 je. Dia tak naik dah. Dia tak lebih daripada 2 dah. 2 saja dia punya nilai dia. Jadi itulah dia konsep had. Macam itulah juga. Okey, saya nak tunjuk beberapa contoh yang menarik. Contoh had yang menarik. Tadi kita dah tengok dah janjang geometri tadi. Had kalau X menghampiri infinity untuk 1/x. Siapa boleh teka apa jawapan dia? Kalau X jadi infinity, berapa nilai 1/x? Berapa tu? X infinity. Jadi 1/x jadi berapa? Jadi kosong. Macam jonjang geometri tadi, jadi kosong. Okey. Satu lagi contoh lain. Had X menghampiri kosong 1/x juga. Jadi berapa pula ni? Siapa boleh teka? Infinity. Betul, infinity. Apabila X terlalu kecil, 1 bahagi X jadi infinity. Okey.
Sebenarnya jawapan tu hanya separuh betul. Tak apa, nanti saya ceritakan kenapa saya kata separuh betul ya. Okey, ini penting ni. Ini fungsi fx bersamaan dengan 1 par x. Kalau saya kalau saya lukis graf dia, dia akan nampak macam ni. Ini x, ini fx. Dan graf dia kita akan kelihatan sebegini. Okey. Bermaksudnya apa? Bermaksudnya apabila x move bergerak ke arah infinity, nilai ini adalah fx. Ini adalah fx bersamaan dengan 1 par x. Apabila x menuju ke arah infinity, fx akan menjadi kosong, menuju ke kosong. Okey. Fx akan menuju ke kosong. Apabila x bergerak arah dari kanan dekat dengan kosong, okey, fx akan menghampiri infinity. Okey. Tetapi graf 1 par x bukan sebegini rupa dia sebenarnya. Dia ada satu part lagi missing di sini. Dia bahagian negatif. Okey. Kita pick satu value, satu nilai x. Katakanlah x, kalau x bersama dengan negatif 1. 1 part x jadi berapa? Negatif 1. Kalau x bersama dengan negatif 2, 1 part x jadi apa? Negatif 1 part 2. Negatif 1 part 2. Okey. Jadi dia ada sebelah kiri dia pun ada lagi graf. Ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Dan sama juga dia punya serupa apabila x bergerak ke arah negatif infinity. Ada negatif infinity. Apa yang jadi pada fx? Fx akan bergerak ke arah kosong juga. Tetapi kalau x bergerak ke arah kiri, menghampiri kosong dari arah kiri, rasanya fx jadi berapa? Anybody can guess? Ulang Apa dia? Ulang soalan. Ulang soalan. Okey, sekiranya x x menghampiri kosong dari arah kiri, dari arah negatif Dari arah negatif dia menghampiri kosong. Fx jadi nilai berapa? Dia menghampiri berapa? Macam yang Akil cakap tadi. Apa dia tu? Infinity. Infinity juga. Positif. Negatif infinity. Dia jadi negatif infinity. Okey. Tadi so dia behave differently Dia behave sedikit berbeza. Kalau dia bergerak dari kanan, fx akan jadi infinity, tetapi kalau dia menghampiri kosong dari arah kiri, dia menjadi menghampiri negatif infinity. So saya akan tulis begini. Okey, konsep had ni kadang-kadang mungkin orang yang tak biasa mungkin dia rasa keliru sikit. X menghampiri kosong dari arah positif. Ada positif kat situ. 1 par x adalah bersamaan infinity. Tetapi had x bergerak dari arah kiri, menghampiri kosong juga, tetapi dari arah kiri, 1 par x menjadi negatif infinity. Okey, ada siapa nak tanya apa-apa tak? Okey, ini adalah satu contoh yang simple sekejap saya nak buka satu file sekejap. Saya terlupa nak buka. Mana dia? Okey, SSM, matematik, pembezaan. Alright. Okey.
Kalau tak ada soalan, saya nak bergerak sini pula. Okey. Ini saya nak tengok satu contoh yang dah semakin serius. Yang tadi tu contoh mudah. Ini contoh mudahnya ni. 1 per X ni contoh mudah. Dia akan jadi lebih complicated. Contohnya sebegini. Okey. Ini adalah fungsi fungsi yang kita nak siasat. Fungsi ini. Okey. Kita akan isikan jadual ni nilai fx untuk setiap nilai x. Contohnya berapa nilai fx apabila x bersamaan dengan tolak 1, apabila bersamaan 0, 1, 2, 3. Kita akan tengok nilai-nilai dia ya. Okey. Tak apa, saya isikan. Sebenarnya saya dah kira dah. Okey, saya isikan. Sebenarnya saya nak suruh juga korang buat kira-kiranya, tapi dia akan ambil masa yang banyak. Okey, ni dia. Tunggu saya. Tak apa. Kita tengok balik slide tadi. Kalaulah saya letakkan value f tolak 1, dia akan bersamaan dengan tolak 1 kuasa 2 tolak 1 bahagi dengan tolak 1 tolak 1. Ini bersamaan dengan berapa? 1 tambah 1 per tolak 2, iaitu bersamaan dengan tolak 1. Okey. Ini tolak 1 nilai dia. Okey, kita try nilai dari sebelah kanan pula. fx mana dia? F3 bersama dengan 3 kuasa 2 tolak 3 per 3 tolak 1 berapa? 9 tolak 3 3 tolak 1 jadi 2, 9 tolak 3 6 lagi jadi 3. Okey, ini nilainya 3. Kalau fx sama dengan kosong, kalau x kosong, fx pun kosong. Apabila x bersama dengan 2, fx pun 2. Tapi kita tengok pula nilai fx apabila x bersama dengan kosong. Ini yang interesting nak tengok. Mana dia? F1 bersama dengan berapa? 1 kuasa 2 tolak 1 per 1 tolak 1. Jadi berapa tu? Jadi 0 per 0. 0 per 0 berapa jawapan dia? Siapa boleh bagi tahu? Infinity. 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 1. 1. Okey. Sebenarnya jawapan dia ialah tidak tertakrif. Kalau guna kalkulator Dapat math error. jadi math error. Exactly, math error. 0 bahagi 0 jadi math error. Tidak ada jawapan. Kita kata tidak tertakrif dalam bahasa Melayu. Kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil undefined. Tidak tertakrif. Tidak ada nilai, kita tak boleh nak letak nilai sebab memang tidak tertakrif pun. Okey. Ini jadual kedua pula. Jadual kedua sekarang ni apa kita buat tau? Kita tak mau tengok dah nilai yang belah sini. Belah sini pun tak mau tengok dah. Tetapi kita nak tengok nilai yang menghampiri dengan 1. Nilai X yang menghampiri dari 1. Start dari mana? Apa? Start dari 0.9. 0.9 kan dekat dengan 1. 0.99 lagi dekat dengan 1. Begitu juga dengan 0.999 lagi dekat dengan 1. Tinggal sikit lagi nak sampai 1. Dan dari arah kanan pun kita nak buat juga sama. Daripada 1 per 1, 1 per 01, 1 per 001. Nilai yang sangat rapat dengan nilai 1. Apa jadi? Okey. Kita tengok balik Excel spreadsheet tadi. Mana dia? Ni, Excel. Okey, ini jadual yang sama. Tengok kat sini dia jadi divide by zero error. Ini error ni. Tetapi kalau saya pilih ambil formula dari sini, saya letak kat sini.
Saya letak kat situ. Allah, silap. Sekejap. Ambil formula situ. Copy sini. Jadi 0.9. Kalau 0.99, fx jadi 0.99 juga. Oh, ini silap ni. Ini 0.99. 9. 3 kali 9. fx pun sama juga. 0.999. Kalau belah sana pun sama juga. Nilai fx adalah sama dengan nilai x. Hanya apa dia tak boleh? Ya? Semua nilai yang dekat dengan 1 akan bersamaan dengan nilai x itu sendiri. Tetapi apabila nilainya 1, dia tak boleh kira. Jadi math error. Okey, kita berbalik semula ke sini tadi. Sini jadi 0.9, 0.99, 0.999, 1.001, 1.01, 1.1. Apa yang saya nak cerita kat sini sebenarnya apa? Okey. Kita nak lukis graf. Fungsi ini macam mana rupa dia? Fungsi dia akan jadi sebegini. Ini x, ini fx. Okey, kalau kita tengok ini tolak 1, ini 1. Jauh sangat tu. Sekejap. Okey. Ini tolak 1. Graf dia akan kelihatan sebegini. Jap. Sorry. Silap. Bukan begitu bentuknya. Graf dia lain sikit. Letak 1 kat situ. Ini 1. Yang lain tu tak kisah. Graf dia akan jadi begini. Straight line saja. Sampai dekat 1 dia jadi lubang. Dan seterusnya. Jadi kita tengok situ ada lubang. Ini adalah format yang kita akan guna untuk graf yang ada tidak tertakrif nilai dia. Dia ada lubang. Maknanya apabila x bersama 1, dia tak boleh. Fx tidak ada nilai. Jadi ada lubang, ada gap ke situ. Faham tak? Okey. Bermakna kita ulang balik. F1 adalah tidak tertakrif. Tetapi kita boleh tulis apa? Kita boleh tulis letak kat bawah ni. Kita boleh tulis apa? Kita boleh tulis had apabila x menghampiri 1. Okey. Fx ialah bersamaan dengan 1. Seperti mana yang kita dah tengok daripada dua jadual ni. Okey, tolak 1, kalau x tolak 1, fx pun tolak 1. Kalau x kosong, fx pun kosong. Kalau x 2, fx pun 2. Begitu juga dengan jadual yang belah bawah ni. Dia ikut nilai x saja. Hanya apabila 1 saja, nilai x 1 je, fx dah jadi pening, dia jadi tak tertakrif. So kita tak boleh tulis nilai f1. Kita hanya boleh tulis nilai fx apabila x menghampiri 1. Apabila bila x menghampiri 1, fx adalah bersamaan dengan 1. Itu dia punya cara kita nak sebut. Mungkin boleh pening lagi ni. So dia boleh nombor yang dekat dengan 1 tapi tak boleh 1 je. Ya. Tapi ini boleh tulis. Apabila ada had saja, kita boleh tulis fx bersama dengan 1. Kita nak mengatakan x tu bukan 1, tapi dekat dengan nilai 1. Tapi kalau tulis f1 saja, nilai dia tidak tertakrif. Okey? Kalau kita nak tulis x1, kita tinggal tulis had
X menghampiri 1. Macam itu saja kita boleh tulis. Untuk fungsi yang sebegini. Boleh faham tak? Faham. Okay. In conclusion, nota belah warna biru tu, apabila X menghampiri A dengan keadaan X tidak bersamaan dengan A, macam tadilah, X menghampiri 1, tetapi X tidak bersamaan dengan 1. Jadi ini konsep dia. Apabila X menghampiri A dengan keadaan X tidak bersamaan dengan A, had bagi Fx ialah L. Itu cara kita nak sebut dia. Had bagi Fx ialah L. Had bagi Fx ialah 1 apabila X menghampiri 1. Had bagi Fx ialah 1. Dan ditulis seperti inilah, macam kita tulis juga kat atas tadi. Had X menghampiri A, Fx adalah bersamaan dengan L. L tu sebagai dia punya nilai lah, nilai limit dia. Okey, boleh serap tak ni? L tu limit. L tu kira nilai limit lah. Ini kita panggil limit ni. Ataupun had lah dalam bahasa Melayu. Okey, faham. Alright. Kita nak tengok contoh. Ini saya ambil contoh daripada textbook, buku teks kita. Okey, tentukan nilai had bagi setiap fungsi yang berikut. Apabila kita nak buat had, kita ada beberapa cara. Kita tengok cara yang pertama. A. Yang A ni straightforward. Kita check dulu. Had X menghampiri 4. 3 tolak punca kuasa 2 bagi X bagi dengan X tambah 2. Proses pertama kita kena buat apa tau? Ini mungkin akan ditanya dalam exam jadi stay fokus buat pengetahuan untuk KBSM kita tak cover had, tidak cover topik had ni begitu mendalam seperti mana KSSM. Ini first time dalam SPM kita ajar had dalam detail. Dalam KBSM kita belajar had from the surface saja, tak bagi detail sangat. Okey, kita tengok perkara yang pertama sekali, apabila kita diberi had, kita test dulu kita letakkan saja X itu bersama dengan 4. Tengok jadi berapa nilai dia. So in this case, I akan letakkan nilai dia 4. Saya tulis macam inilah. Letakkan saja X tu bersama dengan A. Kemudian lihat sekiranya ada situasi 0/0. Kalau ada situasi 0/0, kita tak boleh letak X bersama dengan A. Jadi untuk yang ni kita test dulu. Kita test, katakan kita letakkan X tu bersama dengan 4 terus. 3 tolak 4. Tolak square root 4. 3 tolak square root 4. Bahagi dengan 4 tambah 2. Dapat berapa tu? Dapat 1/6. 1/6. Okay, sebab ini 3 tolak 2/6 iaitu 1/6. Okey. Menampaknya kita tidak ada situasi 0/0. Kalau tak ada situasi 0/0, okey, this is a go ahead. Ini dibenarkan. Kita boleh gantikan terus nilai X tu dengan 4 dengan segera. Boleh terus Ini digantikan terus Kita letak nota. Digantikan terus X bersama dengan 4. Letakkan terus. Ini step yang pertama kita kena buat. Kita tengok B pula macam mana ceritanya. Pilih ink warna lain. B. Had X menghampiri 1. X kuasa 2 tolak 1. X tolak 1. Alhamdulillah. X kuasa 2 tolak 1. X tolak 1. Okey, kita try bubuh nilai 1 kat situ. Mengikut percubaan yang pertama tu. Jadi 1 kuasa 2 tolak 1.
per 1 tolak 1. Bersama dengan apa tu? 0 per 0. Ini tidak tertakrif. Jadi cara satu tadi tu gagal. Tak boleh. Jadi apa kita perlu buat untuk masalah macam ni? Okey, kita kena tengok next level. Apa benda yang kita boleh buat dengan fungsi ni, had ni. Had x 1, x kuasa 2 tolak 1 per x tolak 1. Ada tak? Ada siapa-siapa nampak tak dengan macam mana kita nak permudahkan ekspresi ni? Siapa boleh nampak? Apa yang boleh kita buat? Kita nak simplify dia. X 2 tolak 1. Boleh. X kuasa 2 tolak 1. Kembang. Jadi 2. Apa nama dia? Siapa pernah dengar perkataan conjugate? Pernah dengar. Ataupun conjugat dalam bahasa Melayu? Okey. Sebenarnya bahagian yang atas ni adalah conjugate. Itu bersama dengan apa tu sebenarnya? Kita tulis had x bagi 1. Kita boleh tulis sebagai x tolak 1, x tambah 1, conjugate. Tahu tak ni? Tahu kan? Saya buat revision sekejap A tolak B darab dengan A tambah B. Jadi berapa? A kuasa 2. Okey. Kemudian tambah AB. Kemudian tolak AB. Kemudian tambah B kuasa 2. Iaitu bersama dengan A kuasa 2. Silap. Ini tolak. AB tolak AB jadi habis. Jadi kosong. Jadi A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Jadi itulah yang saya buat sebentar tadi. Sebab satu ni pun sama dengan 1 kuasa 2. Kita boleh pecahkan dia jadi conjugate. Sebegini. Okey, ini step 2 tau. Ini step 2 yang kita perlu buat. Kita simplify kan. Mana dia? Okey. Jadi x tolak 1 ke atas, x tolak 1 ada kat bawah. Kita boleh cancel. Lepas tu, baru kita boleh test sekali lagi. Kita gantikan nilai 1 kat situ. Iaitu 1 tambah 1. Ataupun saya tulis begini dulu. Saya tulis had x menghampiri 1, x tambah 1. Sebab dah x tolak 1 dah habis dah. Tadi bersamaan dengan apa? Bersamaan dengan 1 tambah 1 bersamaan dengan 2. Jadi inilah dia jawapan akhir dia. Had x menghampiri 1 untuk fungsi x kuasa 2 tolak 1, x tolak 1 adalah bersamaan dengan 2. Ini jawapan dia. So kita ada 2 proses so far. 2 proses so far. Okay, ini jawapan yang kita dapat. Apabila kita dah simplify kan, kita dah permudahkan ekspresi itu tadi menjadi x campur 1 saja. Jadi baru kita boleh letakkan nilai 2, nilai 1 pada x tu. Dan kita dapatlah jawapan dia 2. Boleh faham tak? Faham. Okay, good. Kalau tak faham, tolong tanya. Alright. Okay, next one. Soalan C ni dia complicated sikit. Complicated sikit. Ini dia. Okay, saya nak ingatkan sekali topik pembezaan ni topik berat. Sebab tu dia jadi macam ni. Kalau rasa tak sure tu boleh tanya. Kalau nak tangguh sekejap pun mungkin okey. Kita akan
konsep ni akan jadi lebih jelas kemudian. Dia akan jadi lebih jelas kemudian. Selalunya orang macam itulah. Saya sendiri dulu macam tu juga. Mula-mula tu ikut saja apa yang cikgu cakap. Lepas tu baru tengok, oh barulah faham kenapa macam ni, barulah faham kenapa macam tu. Kita pergi tengok balik in the past. Kita tengok balik apa benda lah cikgu dulu cakap. Lepas tu barulah faham apa benda yang cikgu cuba terangkan tu. Jadi nak explain konsep pembezaan ni bukan mudah sebenarnya. Bukan mudah. Okey. C. Had X menghampiri kosong. Punca kuasa 2X tambah 1 tolak 1. X. Alright, kalau kita gantikan terus X dengan bersamaan kosong, apa jadi? Boleh ke? Tak boleh. X tambah 1 tolak 1 kosong. Jadi 1 tolak 1 kosong, iaitu kosong par kosong. Jadi tidak tertakrif. Jadi kita tak boleh guna teknik gantikan terus nilai X tu dengan nilai kosong. Kita kena cari cara lain. Okey, macam mana kita nak buat? Ini payah sikit ya. Okey, had X hampir kosong, kita kena permudahkan. Kita kena permudahkan term ni. Tadi kita bercakap tentang conjugate. Tapi dalam contoh ni kita tak nampak sangat conjugate. Tadi kita fakturkan kita tengok balik Sekejap tadi kita telah memfakturkan. Kita fakturkan term numerator ni. Mana dia kita buat tadi? Ni dia. Kita fakturkan term numerator ni kepada a pair of conjugate. Itu untuk contoh B. Tetapi untuk contoh C, kita tak boleh buat macam tu. Apa yang kita boleh buat? Okay, tengok betul-betul ya. Apa yang kita boleh buat ialah mendarabkan dia dengan pasangan conjugate yang lain. Kita tengok sini. Ini dia punya expression yang asal. X tambah 1 tolak 1 per X. Saya nak darabkan dia dengan 1. Darab dengan 1. Tapi bukan 1 macam ni, tetapi 1 dalam bentuk yang lain. Saya nak darabkan dia dengan buat huruf color lain lah. Warna biru lah. Saya nak darabkan dia dengan, tengok betul-betul saya darab dengan apa ni? X tambah 1 tambah 1. X tambah 1 tambah 1. Tahu tak apa benda ni? Tahu. Ini adalah pasangan conjugate. Ini, ekspresi ini adalah pasangan conjugate untuk ekspresi yang atas ni. Tetapi kita tak boleh darab sahaja bahagian atas tu. Bawah pun kena darab dengan nilai yang sama. Cuba tengok di sini numerator yang sama, denominator yang sama. Bermakna kesemua ni dalam warna biru ni adalah bersamaan dengan 1. Nombor 1, nilai 1. Sebab bahagian atas nilai yang sama, bawah pun nilai yang sama. Kalau A per A adalah bersama 1, B per B adalah bersama 1. Sama logik dengan ni. Dua-duanya atas dan bawah adalah sama. Ia adalah bersama dengan 1. Okey? Jadi kita tak boleh sewenang-wenangnya mendarabkan benda ni dengan nilai lain kecuali darab dengan 1 saja boleh. Baru dia tidak merubahkan nilai nombor, nilai ekspresi itu yang sebenar. Okey. Kita teruskan, kita terus darab Had X menghampiri kosong. Kita darabkan terus.
Yang belah atas dia akan jadi X tambah 1 tolak 1. Yang belah bawah denominator akan jadi X kurungan X tambah 1 tambah 1. Betul ke? Betul. Jadi ini adalah bersamaan dengan berapa? Dia akan jadi had X memberi kosong. X tambah 1 tolak 1 dia akan jadi X. Dia akan jadi X. Dia akan jadi X. Dia akan jadi X ya. Dia akan jadi X, betul. Dia akan jadi X, correct. X per X kurungan X tambah 1 tambah 1. Kemudian apa? Kemudian X di sini ada, di bawah ni pun ada, kita boleh buang. Dia bersamaan dengan had X hampir kosong 1 per X tambah 1 tambah 1. Jadi apa yang kita dah buat? Kita dah menukarkan ekspresi ini. Kita dah menukarkan dia jadi begini. Nampak lain tetapi sebenarnya serupa. Nampak lain tetapi sebenarnya serupa. Formatnya saja yang berlainan. Okey. Sekarang kita boleh test. Kita masukkan, gantikan terus nilai X tu dengan kosong. Okey, kita gantikan. 1 per kosong tambah 1 tambah 1 bersama dengan berapa? 1 per 2. Jadi ini dia jawapan dia. Jawapan dia apa dia? Had X mengambil kosong untuk X tambah 1 tolak 1 per X adalah bersama dengan 1 per 2. Ini dia jawapan kita cari. Boleh ikut tak tu? Faham tak? Susah. Lama nak jawab tu. Sekejap ibu, tengah fikir. Lama nak jawab tu. Kadang-kadang cabaran kita sebenarnya nak memaham kenapa kita buat benda ni. Kenapalah aku buat benda ni? Apalah kenapa? Why? Kenapa kita nak belajar ni? Dekat sini mungkin korang masih tak nampak lagi kenapa. Kemudian baru tahu kenapa pentingnya had. Okey, dapat yuk. Boleh? Ada siapa-siapa nak tanya soalan apa-apa ke? Tak ada? Okey. Saya sebenarnya tak yakin semua orang faham ni. Sebenarnya saya tak yakin. Tak mengapa. Kita akan cover lagi. Kalau perlu, kita akan, lepas kita habis topik pembezaan, kita ulang balik had. Kalau perlu. Mungkin apabila kita dah bergerak jauh, kita mungkin dapat appreciate kenapa kita belajar had. Kemungkinan lah. Okay. Hopefully. Okay, saya nak tunjuk contoh 2. Dan nanti ada latihan tau. Latihan dari buku teks. Pastikan cuba faham dululah. Cuba faham dulu. Nanti kita buat latihan untuk menguatkan pemahaman kita tentang had. Jangan risau, kita akan buat yang mudah-mudah dulu. Okey, contoh 2. Contoh 2 ni pun saya ambil daripada buku teks juga. Rajah di sebelah menunjukkan sebahagian daripada graf fungsi ini. Fungsi dia memang complicated belaka. Fungsi ni I bet korang tak pernah tengok fungsi yang pelik-pelik macam ni masa belajar math sebelum ni. Pelik-pelik. Okey. Tetapi X tidak bersamaan kosong berdasarkan graf. Cuba tengok graf dia. Dalam graf tu untuk nilai X bersamaan kosong dia ada lubang. Dia ada lubang situ. Tengok saya punya laser pointer tu. Ada lubang. Maknanya kawasan itu tidak tertakrif.
Kita gantikan X bersama dengan kosong, habis. Dia jadi 0 divided by 0. Kosong bagi kosong. Dia jadi tidak tertakrif. Okey. Okey. Jadi soalan dia, berdasarkan graf ni, apakah nilai F0? A. F0. F0 ialah 004 tolak 002 per 002 iaitu 0/0. Jadi F0 ialah tidak tertakrif. Itu jawapan dia. Itu jawapan dia untuk soalan A. Sebab dia sampai 0/0. Tidak tertakrif. Okey, B. Dia kata had X menghampiri kosong. Dia tak kata F0 dah ni. Tapi X menghampiri kosong. Tapi bukan kosong. Menghampiri saja tau. Okey. Apa nilai Fx? Jadi kita kira saja. Kita boleh kira atau kita tengok graf saja. Kita tengok graf. Nanti kita boleh kira juga. Don't worry. Cuba tengok sini . Dia menghampiri kosong. X menghampiri kosong daripada belah kanan, dari belah kiri. Dia akan fokus kepada satu point, iaitu di sini. Nilainya apa tu point tu? Nilainya ialah tolak 1. Itu dinilai dia. Nilai dia tolak 1. Kita boleh try guna secara matematik. Tengok boleh ke tak. Fx bersama dengan X04 tolak X02 per X02. Bersama dengan ini boleh di factorize kan. X02 tolak 1 per X02. Nampak? Jadi X02 ni boleh potong. Dia jadi had X kosong X02 tolak 1. Baru sekarang ni baru boleh gantikan nilai X tu dengan kosong. 002 tolak 1 bersama dengan tolak 1. Jadi samalah dengan jawapan yang kita dapat sekejap tadi. Tetapi yang ini dia minta kita refer kepada graf saja. Yang baru saja kita buat sebentar tadi, kita guna kaedah matematik. Boleh faham tak ni? Ya, cikgu. Okey, kalau ada apa-apa yang nak saya terangkan semula, bagi tahu saya . Okey. Kita tengok graf tu sekali lagi. Sebab disuruh berdasarkan graf . Tengok je betul-betul . Disuruh berdasarkan graf, bukan disuruh buat matematik. Berdasarkan graf saja. C. Had X menghampiri 2. Fx. Okey, kita tengok 2 mana? 2 dekat sini. Dan ini graf dia. Tidak ada lopong, tidak ada lubang. Okey. Kalau kita menghampiri, X menghampiri 2 dari arah kanan ataupun dari arah kiri, dia akan terfokus ke arah 3. Bermakna ini adalah bersamaan dengan 3. Itu dia maksud soalan ini. Boleh faham? Okey. Tak mengapa. Okey. Kita cuba buat latihan . Kita ambil daripada Ya, apa dia? Had tu maksudnya yang paling dekat cikgu. Sorry, sekali lagi. Yang macam contoh 2 ni. Kalau dia minta macam had X yang kosong. So pilih yang nombor paling dekat yang kosong, sama ada yang kanan atau kiri. Ya. Kita bukan pilih nombor pun in this case. Kita tak pilih nombor pun. Kita hanya tengok saja daripada graf ni. Tengok. Berdasarkan graf ni. Berdasarkan graf. Maknanya dia sangat dekat dengan kosong. Maknanya 0.000001. Kalau dia belah kiri dia maknanya negatif 0.000001. So kalau berdasarkan graf dia bagi negatif 2, so jawapan dia negatif 2.
Kalau negatif 2, maknanya dia jadi 3 lah juga. Tapi dia tak tunjuk ke sini negatif 2. Baik. Okay. Alright. Kalau tak ada soalan lagi dah, saya pergi masuk latihan ya. Kita test kejap. Keep. Mana buku teks? Mana latihan dia? Kita ambil yang mudah dululah. Mana dia? Bukan ni. Bukan. Terlepas. Sekejap ya. Ni dia. Okey, kita ambil yang nombor 1 tu dulu Nombor 1 tu dulu. Yang paling mudah sekali Yang paling mudah. Kita go slow. Jangan kalut-kalut. Okey. Cuba buat soalan ni. Cari had bagi setiap fungsi yang berikut apabila X menghampiri kosong. Okey, kalau A ni bermakna dia nak kita tulis beginilah. A ni maknanya dia suruh tulis had X kosong, X kuasa 2 tambah X tolak 3. Cari jawapan dia. Buat A. Okay, buat A dulu. Nanti bagi tahu saya apa jawapan dia. Ini A ni tak susah sangat. Hopefully okay. Ingat step dia. Step pertama sekali kita bubuh. Alhamdulillah. Kita gantikan terus nilai X tu dengan nilai yang dihampiri tu. Kalau tak boleh, baru kita cuba faktorkan atau kita darab dengan conjugate. Cikgu. Ya, alamak. A negatif 3. A negatif 3. Siapa yang lain dapat jawapan negatif 3 atau jawapan yang lain? Sama je. Sama? Sama je. Sama. Cikgu. Cikgu. Kalau jawapan dia nak kena tulis dalam bentuk macam mana? Ke akhir dia tulis jawapan terus negatif 3 ke kena tulis yang had X mampir kosong semua tu? Kalau jawapan kita akhir. okey, saya faham soalan dia. Buat masa ni sebab kita nak gantikan X dengan kosong, kita tak perlu buah had dah. Kita terus tulis saja. Kita terus tulis saja kosong kuasa 2. Kosong kuasa 2 tambah kosong tolak 3 bersama dengan tolak 3. Dan tak payah tulis had dah. Nanti kita tengok yang soalan D tu dia akan jadi lain sikit Okay, good question. Soalan yang baik. Okay, buat masa ni tak perlu lagi. Okay, buat B pula. Jawapan dia 1, cikgu. 1. Ada siapa dapat jawapan 1 juga atau yang lain? Jawapan 1 juga. 1 juga. 1. Betul 1 Okay, good. Betul je. Okay, kita gantikan terus. Kosong tambah 1 bersama dengan 1. Good. Alright, ini simpelnya C.
Negatif 2 ibu. Negatif 2. Alright, ada siapa-siapa dapat jawapan yang lain? Sama je ibu. Tak ada je ibu. Sama Okey, kita gantikan kosong terus. Kosong tambah 4. Kosong tolak 2. Bersama dengan 4 bagi tolak 2, iaitu tolak 2. Very good. Okey, sekarang kita tengok D pula. Ini pun senang juga ni. Dapat 1 cikgu. Dapat 1. Ada siapa-siapa dapat 1 ataupun selain 1? 1 je. 1 Okey. Okey, good. 1. Alright, kita tengok soalan kedua. Duplicate slide. Here. Delete. Saya tengok soalan kedua pula. Tak tahu sama ada kita buat semua atau buat sebahagiannya saja. Sebahagian saja. Allah Akbar. Okey. Cuba buat. Cuba buat A dulu Ini pun banyak yang mudah je ni. Dia ada yang susahnya ada. Buat A dulu. Dapat apa ni? Negatif 1 je. Negatif 1. Okey, betul. Itu 3 darab 0 tolak 1 bersama tolak 1. Alright, good. B. X menghampiri tolak 3.
Siapa dapat jawapan, beritahu cepat. Empat je. 4. Betul lah tu. Dia jadi 10 tolak 2 tolak 3, iaitu 10 tambah 6, iaitu 16, iaitu 4. Okay, good. Okay, C yang jadi challengingnya. C. Apa yang kita dapati kalau kita gantikan X dengan tolak 3? Dapat kosong je. Dapat kosong? Kosong per kosong. Kosong per kosong kan? Itulah. So, dia jadi tolak 3 kuasa 2, tolak 3 tolak 6. Tolak 3 tambah 3. So, ini 9 tolak 9 sama dengan kosong per kosong. Tidak takrif. Tak tertakrif. Dah tak cukup ruang. Okay, so macam mana nak buat? Conjugate. Cuba tengok apa dia conjugate tu. Sebenarnya tak ada conjugate pun situ. Faktorkan je dulu. Faktorkan, betul. That's the one I want to hear. Itu yang saya nak dengar. Faktorkan jadi apa? Siapa dapat jawapan, tolong jeritkan jawapannya. Jawapan dia -5 cikgu. -5. Siapa tu? Amar ke Akil? Amar, okey. Amar -5. Siapa dapat -5? Siapa dapat lain? Okay, saya nak bagi peluang untuk korang buat sendiri. Amar dah dapat dah.
Macam mana Akil? Macam mana Megat? Dapat ke you? Dapat apa? Negatif 5. Negatif 5. Itu Megat ni. Ya. Akil dapat apa Akil? Saya tak dapat cikgu. Tak dapat? Okey. Tengok Okey, sekarang ni kita kena tulis had kat sini sebab kita belum lagi nak menggantikan nilai X tu dengan tolak 3. Kita tulis dulu X tambah 3 kat sini. Yang atas ni kita boleh factorize kan? Kita boleh fakturkan. Fakturkan jadi apa? Dia jadi X tambah 3 X tolak 2. Itu dia pemfakturan dia. Okey? Kemudian kita tengok X tolak 3, X tambah 3 tu ada, alhamdulillah, ada kat atas ada, bawah ada. Jadi kita boleh potong. Okay. So dia jadi apa? Dia jadi had X negatif 3 X tolak 2. Okay, sekarang baru kita boleh letakkan nilai tolak 3 tu terus. Tolak 3 tolak 2 iaitu bersama dengan tolak 5. Ini jawapan dia. Kalaulah saya nak lukis graf, graf fungsi ni, dia jadi macam mana? Tersilap tekan. Kalau saya lukis graf untuk soalan C ni, dia jadi macam ni. Tolak 1, 2, tolak 2, X tolak 2, X tolak 2. Okey. Dia jadi macam ni. Ini dia. Ini tak betul lagi ni. Sekejap. Dia jadi macam ni. Ada lubang. Macam tu. Ini adalah fx bersama dengan x tolak 2 tambah x tolak 6 per x tambah 3. Macam inilah rupa dia. Ini adalah tolak 3. Kat sini. Kat sini adalah nilai ni tolak 5. Jadi dia tak boleh pergi tolak 5 tu. F tolak 3 tu tidak ada. Ni tolak 3 pun tak nampaknya tolak 3. Sekejap. Adjust letak kat atas. Tolak 3 kat atas tu. Bila X bersamaan tolak 3, Fx jadi tidak tertakrif. So kita kena cari nilai yang rapat dengan dia. Kita rapat daripada kanan, rapat daripada kiri. Dia nampak macam menjurus kepada tolak 5. Jadi tolak 5 lah jawapan dia. Okey? Boleh faham? Okey? Faham cikgu? Okay, good. Okay, kita kena buat lagi ni latihan ni. Kena bagi betul-betul ni. Hold on ya. Alright. Habis. Okay, saya nak ambil arrow yang kedua ni aja. Okay, yang ini dulu. Okay, try yang ini pula. Buat dia dulu ya.
dapat jago. Dapat berapa tu? 1/12. 1/12 Tu siapa? Akil ke tu? Ke Ha. Ahmad? Ha? Akil. Akil. Okey, 1/12 Okey, kalau gantikan terus jadi apa? 6 tolak 6. 6 kosong 2 tolak 36. Dia akan jadi 0/0. So, itu tak boleh. So, had X dengan 6. Macam mana nak buat ni? Akil dapat 1/12 Akil Ya cikgu. Okey, tengok Amar Megat dapat berapa? Macam mana nak simplify, macam mana nak permudahkan ungkapan tu. Apa yang perlu kita buat? Cikgu dah dapat cikgu. Berapa? 1/12. Itu Amar ke tu? Amar, okey. Megat? Ya, kejap juga sikit lagi. Alright. Dia dapat you. Berapa? 1/12. 1/12. Okay, good. Itulah jawapan dia. That's good. Okay, saya ni kita boleh faktorkan yang denominator tu jadi X tolak 6 X tambah 6. Okay. So, X tolak 6 ni boleh potong. So, dia jadi had X hampir 6 1/X tambah 6. Jadi baru kita boleh letakkan nilai 6 pada ungkapan tu tanpa perlu tulis had X6 tu Dah ada 1/6 tambah 6 iaitu 1/12. Okay, good. Dapat jawapan. Okay, nampak gayanya kita akan kita ada 12 minit. Kita buat E dengan F. Kita tengok Yang lain tu saya bagi sebagai homework. Tengok E pula.
By the way, kalau kita ganti nilai dengan 2 kan, apa jadi? Kita letakkan saja 2 kuasa 2 tolak 3, 2 campur 2, 2 kuasa 2 tolak 4 sama dengan 4 tambah 2 jadi 6, 6 tolak 6, 6 tolak 6, 4 tolak 4 sama dengan 040. So tak boleh. So ni memang tak boleh. Okey, macam mana kita nak permudahkan ungkapan ni? Boleh dimudahkan ya. Trik dia ialah macam mana nak mempermudahkan ungkapan tu je. Dah dapat mudahkan, factorize kan, dia jadi mudah lah. Dapat cikgu? Dapat apa tu? 1/4. 1/4. Okey. Siapa tu? Amar ke? Okey. 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 Tak kenal suara. 1/4. Kita kena faktorkan.
Ada jalan tak Amar? Megat. Sekejap je. Tengah mencuba. Okey. Good. Dia memang kena try and error. Cuba, kalau tak boleh buat lain. Cuba, kalau tak boleh buat lain. Latihan macam ni sangat-sangat berguna ya. Jangan kesal, jangan kesal cuba dan silap. You will learn a lot from it. Believe me ya. Believe me, you will learn a lot from your mistakes. Akil kalau nak try F boleh lah. F ni sebenarnya lagi banyak try and error. Lagi banyak percubaan dan gagal. Try and error dalam selalu apa? Cuba trial and error. Tak tahu dalam bahasa Melayu dia apa dia. Cuba banyak kali ni F ni. Sampai dapat. Kalau kita tak sempat nak buat hari ni, kita sambung minggu depan yang F ni. Dapat 1/4 je. 1/4 megat ni. Okay. Okay, Amar ada jalan tak Amar? Dah dapat cikgu. Berapa? 1/4. 1/4 juga. Okay, good. Alright, kita faktorkan yang bahagian atas tu dia jadi X tolak 2, X tolak 1. Yang bawah ni pula denominator X tolak 2, X tambah 2. Jadi 2 ni sama. Kita potongkan. Dia jadi hard X hampiri 2, X tolak 1, X tambah 2. Lepas tu barulah kita boleh bubuh nilai dia 2 tolak 1, 2 tambah 2 iaitu 1/4. Very good. Dapat jawapan. Okay. Sebenarnya ada banyak lagi latihan. Yang F ni pun tak buat lagi hari ni. Kita tengok apa benda lagi ada dalam latihan tu. Banyak ni. Okay. Saya nak bagi latihan homework banyak-banyak sebenarnya tak sampai hati. Tapi sebenarnya kalau you buat ini, it will benefit you a lot. Okay, apa kata kalau saya wajibkan korang buat yang F ni wajib buat. Yang lain tu saya galakkan korang buat. Okay. Kalau boleh buat, tolong buat ya. Bagi make sure that jadi biasa, boleh jadi cekap. Yang itu yang saya nak. Sampai korang jadi cekap. Bila buat benda ni kadang-kadang buat dalam kepala pun boleh dah. Tak payah tulis dalam kertas pun boleh dah. Sampai ke level itu. Cuba bagi expert, bila bermain dalam kepala pun dah boleh dapat jawapan. Tak perlu tulis dalam kertas pun. Bagi expert sungguh-sungguh. Yang F ni wajib buat. Okay. At least pun try. Kalau tak dapat jawab, bagi tahu tak dapat jawab. At least try dulu. Try dulu. Dan yang lain tu saya galakkan jawab. Nanti cuba kongsi dalam grup tengok apa benda yang korang dapat. Kongsikan sama-sama. Kongsikan solution dia kalau boleh. Panjang juga ni. Ini graf ni lagi pelik nampaknya. Tapi ada graf macam ni. Okey, jadi kita dah habis dah pukul 10 dah sekarang ni. Jadi sebelum kita berpisah, ada nak tanya apa-apa soalan? Tak ada kot cikgu. Tak ada. Okey. Okey.
Okey, kalau macam tu kita jumpa hari Ahad kan? Ahad. Okey. Jumpa hari Ahad Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih, Igu. Sama-sama. Terima kasih, Igu. Sama-sama.